Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'da. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah masih berikan kita kesempatan untuk menyambung lagi pengajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih membicarakan perkara berkenaan tentang mazhab yang sesat, ya, mazhab yang sebelum ini apa, Mu'tazilah, kan, dan yang belum habis Jabariyah, nanti selepas itu ada lagi Qadariyah. Mudah-mudahan malam ni selesailah Jabariyahnya. Muka surat 56. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Artinya, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi terbentang luas, ya, terbentang luas, dan menjadikan padanya, pada bumi itu, ya, wa ja'ala fiha, menjadikan padanya, nya ardh itu, bumi itu, rawasiya wa anhara, gunung ganang terdiri kukuh, ataupun pasak-pasaknya gunung ganang lah, termasuklah gunung berapi. Ya, itu termasuk itu. Wa anhara, serta sungai-sungai yang mengalir. Sungai Lang tak mengalir walaupun namanya sungai, ya. Antara sungai yang tak mengalir itu Sungai Lang, Sungai Kelambu, Sungai Buaya. Baik. Jadi Allah yang menjadikan bumi ini disediakan seluas-luas ini, ya. Kemudian Allah ciptakan lagi, ya, gunung ganang dan sungai-sungai yang mengalir. Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan Allah ciptakan juga di bumi ini, buah-buahan. Ia jadikan padanya nya ardh itu, nya bumi itu, pasangan dua-dua, laki perempuan, jantan betina. Tumbuh-tumbuhan pun sama juga. Ada durian jantan. Durian jantan tak berbuah.
Kalau durian bukan jantan, dia berbunga buah. Melalui proses pendebungaan itu maksudnya adalah tuh pasangan-pasangan dia. Ya, adalah pasangan-pasangan dia. Itu fitrah Allah ciptakan di bumi ini berpasang-pasangan. Jadi siapa yang nak menyendiri itu tak berapa normal itu. Ya. Bukanlah gila, tak ada. Dia pelik sikit. Biasanya fitrah Allah ciptakan semua ini berpasang-pasangan. Ya. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Siang dan malam silih berganti mengikut waktunya, tak lebih tak kurang, tak laju tak lambat, tak cepat. Begitulah dia kitarannya dan putarannya. Sesungguhnya semuanya itu, inna fi dzalika, semuanya itu mazkur yang disebutkan tadi, ja'alu fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati, ja'ala fiha zawjain yusil lailan nahari. Semua itu pertukaran siang dan malam, perpasang-pasangan yang Allah ciptakan. Ada pasak bumi, siang sungai-sungai. Itu semua mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi orang-orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah waras pikirannya. Dia berfikir ini semua ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti ada penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti semuanya ini diatur, ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan? Tak ada yang terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau tak ada nak berfikir langsung, nak mikir tak nak mikir ini semua ni pasrah ajalah. Itu jadi jabariyah. Dia tak nak fikir. Dengan keterangan ayat-ayat tersebut terbuktilah bahawasanya Allah menjadikan akal fikiran ialah agar manusia itu menggunakan akal fikiran itu untuk memikirkan segala apa yang terjadi di sekitar alam dunia ini, untuk fikir, bukan untuk angan-angan aja, untuk fikir. Kerana dengan akal lah mereka itu, manusia, dapat menimbang buruk baiknya sesuatu pekerjaan itu. Dengan akal jugalah mereka, manusia itu, dapat memperoleh segala apa yang dicita-citanya. Jadi ini ayat ini menolak i'tiqad jabariyah yang tidak menggunakan fungsi akal itu sendiri. Terus ini semua Allah tak aktif otaknya itu. Itu masalah. Dia tak boleh nak menilai tuntutan, perintah, tegah, kewajipan, tanggungjawab. Dia tak fikir. Semua itu, semuanya ya Allah. Itu jabariyah. Aku buat jahat ni pun, ini semua kerana Allah. Walaupun dia nak buat sesuatu kejahatan itu, mesti dia fikir dulu, kan? Nak merompak, mesti dia fikir. Boleh pula mikir.
lorong mana, benda apa yang nak dirompak di mana, ya, jangka masa berapa lama, nilainya berapa, semua tu dikaji. Mana ada orang tiba-tiba merompak ditangkap oleh polis, ya. Kenapa kamu merompak? Tok, mana saya perasaan Tok? Saya sedar-sedar Tok dah tangkap. Ini ayat-ayat orang nak lepaskan diri. Jadi Jabariyah itu antara ciri-ciri orang yang nak melepaskan diri daripada hukum hakam syariah. Maka dia meletakkan semua tu kepada Allah. Yang baik pun daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, semua terus total diserahkan. Dia itu seperti ar-rishah fil hawa, bulu halus yang di udara, yang mengikut rentak arah angin kemana dia pergi, kemana bertiup, ke arah itulah dia pergi. Jadi ayat ini jelas membantah i'tiqad Jabariyah. Kita ada akal, Allah ciptakan fikir. Mana yang baik kita kerjakan, fikir. Mana yang buruk kita tinggalkan. Gitu. Dengan adanya pengaktifan akal itu untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, maka boleh menggerakkan hati, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Kerana yakin janji Allah Ta'ala itu, siapa yang buat baik, man amila salihah fali nafsih, dia akan dapat ganjaran, pahala, nikmat, anugerah untuk dirinya sendiri. Dia yakin itu, maka dia akan bersungguh-sungguh buat. Jadi atas dasar pengetahuan, fikir dia dan kesungguhan dia, maka jadilah dia orang yang bersungguh-sungguh beramal soleh, maka dia akan dapat bahagian. Dengan akal fikirannya yang cerdik yang digunakan, dia belajar, diisi akal fikiran itu dengan ilmu-ilmu agama, ilmu syariat, maka tahulah dia mana yang tak bagus, mana yang salah, mana yang berdosa, mana yang mungkar, maksiat, bersungguh-sungguhlah dia hindari, dia jauhi, atau dia tentang, cegah atau bantah. Maka dengan itu termotivasilah hatinya itu untuk sentiasa memelihara diri dari terjebak dalam perkara maksiat atau mungkar. Maka selamatlah di dunianya dan akhiratnya. Ini orang yang menggunakan akal, menggunakan fungsi akal itu, dia selamat. Jabariyah tolak. Selain daripada i'tiqad tersebut, selain daripada i'tiqad tersebut yang salah, yang sesat itulah, Jabariyah tadi itu, terdapat pula beberapa i'tiqad yang lain, mereka yang sesat lagi, yang mana i'tiqad itu sama dan serupa dengan i'tiqad mazhab Mu'tazilah. Jadi dalam Jabariyah itu ada perkara-perkara yang serupa pula dengan Mu'tazilah. Di antaranya apa? Yang pertama, syurga dan neraka, keduanya itu akan rosak binasa. Maknanya apa? Syurga dan neraka tak kekal. Ini berlebihan dalam meyakini atau beriktikad. Memanglah al-baqa'u lillah, kekal adalah kekal itu adalah semata-mata untuk Allah. Tidak ada yang selain Allah Ta'ala itu kekal. Semua pasti binasa. Kullu syai'in halik, tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa. Jadi
syai'in itu dipahami oleh mereka ini tiap-tiap suatu itu termasuk surga, neraka, dan yang berkaitan dengan alam akhirat. Semuanya itu akan binasa sebab ayat ni. Ini ekstrim ini. Ya. Ini ekstrim, berlebih-lebihan ni, bahaya ini. Jaga-jaga ni. Betul lah, memanglah dalam Quran tu Allah sebut begitu, kullu syai'in halik. Ya. Tiap-tiap sesuatu itu akan binasa. Itu secara umum memanglah akan binasa. Tapi di sana ada yang menjadi perkara iman yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Ada di sana antara perkara-perkara yang Allah ciptakan tetapi Allah kekalkan dia. Jadi syurga itu kekal, neraka itu kekal. Khalidina fiha abada. Ya. Hal keadaan mereka itu, ahli-ahli syurga itu khalidina, kekal dalamnya, dalam syurga itu. Maknanya apa? Kekal lah tu. Dah kalau andai kata rosak, binasa, akan binasa, nanti ahli syurganya duduk mana? Kan dah ruwet itu, bingung gitu, serabut. Abada, selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Tapi Jabariyah, Mu'tazilah dia tak. Syurga itu boleh rosak, boleh binasa. Memang sebagai meletakkan mutlaknya kekuasaan Allah Ta'ala tu, boleh kalau Allah Ta'ala nak binasakan. Tetapi soalnya sekarang Allah telah mentakdirkan syurga neraka itu kekal. Jadi kita tak boleh katalah syurga itu akan binasa, neraka itu akan binasa. Dia kekal. Habis apa beza kekalnya Allah dengan kekalnya syurga? Kekalnya Allah itu kekal yang hakiki, kekal yang sebenar. Kekalnya syurga kekal yang aridi, kekal yang mendatang, kekal yang dikekalkan oleh Allah yang maha kekal. Bukan kekalnya itu dengan sendiri dirinya surga itu. Tidak. Jadi karena jadi salah satu kepercayaan yang jelas, surga neraka ini Allah dah ciptakan, Allah dah takdirkan ianya kekal. Ia kekal. Kan. Mizan, sirat, haud, kan. Itu antara yang kekal, kan. Termasuklah ruh, gitu. Itu kekal yang dikekalkan, bukan kekal yang sama seperti Allah Ta'ala. Kekalnya Allah itu kekal yang hakiki. Beza tu. Jabariyah, Mu'tazilah tak. Syurga dan neraka tu itu akan rosak binasa. Yang kedua, manusia tidak berkuasa langsung di atas sebarang apa jua pun. Malah mereka itu adalah sebagai benda yang keras sahaja. Benda, kalau setelah kita sebut benda yang bertongkol aja. Ya, manusia ini tak boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa. Hakikatnya memanglah, kan? Semua ini adalah dengan kekuasaan dan kehendak Allah Ta'ala. Tapi meletakkan langsung itu, langsung itu menafikan ikhtiar bagi hamba.
menafikan ikhtiar bagi hamba. Maknanya menidakkan fungsi ikhtiar, usaha bagi setiap manusia. Sedangkan pada manusia itu ada ikhtiar atau ada usaha. Sebab itu diciptakan manusia ini dengan adanya otak, bukan otak-otak. Ya, otak-otak tu untuk dimakan. Ini otak. Ya, yang mana otak itu tempat letaknya akal atau fikiran. Gitu. Dengan fikiran itulah berjalan, mikir nak buat apa. Hati pun tempat merasa. Rasa-rasa ni aku nak apa, perut lapar ni. Ya, hati nak rasa makan ikan siakap 3 rasa lah. Siakap 3 rasa. Dekat otak pula fikir, makan kat mana sedap kan, makan kat mana sedap contohlah kan. Jadi fikir fikir banyaklah, macam sama ada dia nak pergi ke kedai atau dia ikhtiar sendiri. Isterinya pandai masak, maka dia pergi bawa joran, pergilah mancing. Mancing ikan siakap. Mancing, dapat ikan siakap. Bawa balik. Ayang, abang balik. Bawa ikan siakap. Besarnya bang. Ya. Contoh, masak. Jadi otak tu fikir. Kan? Kehendak tu di hati tu ada. Panca indera yang ada ini, itulah digunakan untuk menyampaikan hajat tadi itu. Itu nama ikhtiar lah tu, usaha lah tu. Jadi itu kita orang-orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah itu ada peranan semua tu. Mu'tazilah, Jabariyah tak ada. Tak ada. Dia tak fikir itu semua. Jadi tak cerdik lah. Tapi jangan hati-hati, cerdik tak cerdik pun silap hari bulan. Orang yang lemah imannya, lemah pengetahuan pengagamanya, boleh jadi mudah-mudah saja terikut dan terpengaruh. Jangan main-main. Sejelas-jelas rosaknya, sesatnya ajaran Ayah Pen, ramai orang Melayu yang ikut, kan? Yang mengikut tu antaranya itu ustazah loh, kan? Masa tengah panas-panas, hot isu Ayah Pen tu kan. Pengakuan dari seorang guru kafah, 6 tahun menjadi pengikut Ayah Pen. Guru kafah tu sekolah apa tuan-tuan? Sekolah agama, fardu ain, sekolah rendah, ngajar syariat, ngajar tauhid, kan? Dia tak ngajar buku akidah Ayah Pen, ngajar ikut silibus jaiz, kan? Tapi akidahnya Ayah Pen. Tuh. Kenapa? Sedangkan dia sudah dipanggil ustazah. Kalau ustaz, ostate. Kalau orang Jawa Sungai Buaya lah, dia panggil ostate gitu. Sini sama ke? Mungkin sama tak serupa lah kot. Ostate itu kalau orang Melayu sebut ustaznya, kan? Kalau bapak pae, kalau mak mae, kan? Mae, pae, boe pun boleh juga, kan?
Padahal sudah dipanggil ustazah atau ustate. Tapi akidah boleh terpengaruh dengan ayah Pin, boleh terpengaruh dengan ajaran Tuhan Harun. Kan? Terpengaruh pula dengan Rasul Melayu Kahar tu dan meninggal. Tapi sempat sebelum dia meninggal dia letak jawatan sebagai Rasul Melayu. Tu ada pengikutnya kan? Pengikutnya ada yang asalnya mereka rata-rata orang Islam, dalam IC mereka tertera agama Islam, tapi cenderung kepada ajaran sesat. Kenapa? Kurang pengetahuan agama dan penghayatan dan pengamalan. Sebab itu tanggungjawab kita tuan-tuan, terangkan pada generasi kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita, sembang-sembang kita, ngobrol-ngobrol kita di kedai kopi, warung kopi, ya. Apa kita sebarkan? Ngaji, belajarlah ilmu agama, datangilah majlis-majlis ilmu, jangan hanya belajar di Facebook, YouTube, TikTok, IG dan sebagainya sahaja. Datanglah, hadir majlis ilmu itu. Gitu. Datang, ya, supaya terpandu hati kita, terpandu kehidupan kita itu dengan ilmu agama. Datang. Jangan biarkan diri itu jahil. Ustaz jahil apa? PhD itu, tengok PhD bidang apa? Engineering. PhD bidang apa? Kejuruteraan kan contoh. Itu bidang akademiknya, bidang kemahirannya. Ini bidang agama. Kan. Sahabat saya dulu pernah berkhidmat sebagai penguatkuasa Jais Shah Alam bahagian ajaran sesat. Dia perisik, kan? Kota Sawah banyak tahun juga, 3-4 tahun juga dia kerja. Ya, dia cerita pengalaman dia. Dia sampai boleh masuk ke satu ajaran sesat tu, saya tak ingat apa namanya lah, kan? Sampai dia diberi kepercayaan oleh syekhnya tu, syekh tok gurunya tu, duduk dekat, ya. Punyalah dia menyamar. Satu hari tu dia takut betulan ni nak dioperasi kan. Dia perhati, dia cuma apa dia cerita, Ustaz ni, yang datang tu pengikut-pengikutnya tu zaman tu tahun dalam 90-an ke awal 2000 gitulah tuan-tuan. Dia kata yang ngikut-ngikut tu bukan cikai-cikai yang kereta besar-besar. Kereta besar-besar, mewah-mewah, orang kaya-kaya, ya. Tak ada lah yang datang pakai basikal tua, basikal cupa, tak ada, ya. Semua kenderaannya besar-besar. Maknanya ini orang-orang berada punya, orang have kan, orang pandai-pandai. Kenapa kok boleh terpengaruh? Sebab pandainya bidang lain. Dalam bab agama jahil, bab akidah jahil. Gitu. Jadi bila bab akidah jahil, berisiko sesat, mudah terpesong, mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Kan? Jadi kita pun kalau dalam satu-satu bidang, kalau kita tak tahu, bidang patri, welding, sini kan banyak kedai-kedai welding. Cuba suruh saya yang welding, bubrah kabeh. Entah apa-apa yang jadi. Orang nak sambung, jadi hancur semua. Rosak. Pasal apa? Bukan kepakaran saya, bukan bidang saya. Jadi kalau nak memastikan hasil kerja yang saya buat itu betul, tak melakukan kerosakan, kesalahan, saya kena kursus bidang apa tu welding itu, sampai lulus, sampai dapat tauliah. Gitu. Itu pun kadang-kadang berlaku kesilapan.
Apatah lagi dalam bab ilmu agama. Kalau tak kuat asas dan kukuh keimanan dan ilmunya, itu mudah masuk izm-izm tu, fahaman-fahaman yang menyeleweng diterima masuk. Lalu bercampurlah fahaman yang sesat di dalam fahaman agamanya. Jadi rosaklah, jadi rojak. Nah, itu yang bahaya. Oleh sebab itu, ini akhir zaman ni ngajilah, walaupun tak faham. Ya, saya tak faham lah Ustaz, macam mana Ustaz? Ya, faham tak faham itu soalnya nombor 2. Yang penting itu datang ngaji, belajar ilmu. Ya, kita ada anak-anak, kita ada cucu, kita ada generasi keturunan kita. Niatkan hadirnya kita dalam majlis ilmu. Ya Allah, moga-moga barakah hadirku dalam majlis ilmu ini, ya, ilmu yang dicurahkan ini, ya, kalaupun tidak ada pada diriku, bagilah pada anak dan cucu cicit keturunanku. Semoga anak-anak keturunanku ini adalah anak-anak yang soleh solehah, ya, kukuh mantap akidah dan syariahnya dan akhlaknya. Itu Yang ketiga, manusia tidak boleh melihat Allah di hari akhirat kelak. Wah, ini antara i'tiqad Mu'tazilah dan juga Jabariyah, menafikan melihat Allah Ta'ala. Ya. Termasuk Syiah. Syiah pun menafikan melihat Allah di surga. Ya. Saya pernah ditemui oleh Syiah, berkawanlah dengan seorang pengamal Syiah, pengikut Syiah. Sekarang dah jadi orang besar dekat Syiah, ya. Syiah Malaysia, dia sekarang dah jadi orang besar Syiah. Ya. Dia sebutnya, ya. Dia cerita, dia terangkan, konon-kononnya nak kempen saya lah, kan. Menerangkan tentang kelebihan Syiah ni, macam-macam lah. Tapi dalam ada perbahasan-perbahasan itu dalam Syiah, kita tak akan melihat Allah Ta'ala. Tak akan melihat Allah Ta'ala. Sebab, ya logiklah, Allah itu, ya, laisa kamitsli syai'. Jadi macam mana kita nak melihat sesuatu yang laisa kamitsli syai'? Itu jauh-jauh. Itu Syiah. Dia tak meyakini akan melihat Allah Taala. Sedangkan dalam Quran dah jelas, ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbihim nadhirah. Besok di hari kiamat besok, di hari akhirat besok, ada orang-orang mukmin ni, muka-mukanya, wujuh ni, wajah-wajah orang mukmin tu nadhirah, bercahaya, berseri-seri, ila rabbihim nadhirah, berseri-seri apa? Melihat kepada Tuhannya. Ila rabbihim nadhirah, melihat Tuhannya, kan? Melihat Tuhannya, ya melihat. Macam mana? Ya entah. Itu jawapannya. Macam mana melihat? Entah. Kenapa kok entah? Ya entah. Kan? Adzafu 'anil idraki idrakun. Lemah dari mendapatkan jawapannya itulah jawapannya. Kan? Boleh melihat Allah? Boleh. Macam mana? Entah. Kok entah kata boleh? Ya boleh. Pasal apa? Ila rabbihim nadhirah. Itu je. Tak payah tanya kaifiat macam mana. Bila kaifiatinlah. Tanpa kaifiat. Macam mana tanpa kaifiat tu? Ya entah macam mana. Entah tu tak tahu. Ditanya macam mana pun ya entah. Kok entah? Yelah. Itu jawapannya. Lemah daripada mendapatkan jawapan, itulah jawapannya. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala itu kan bukan makhluk, bukan jirim, bukan jisim. Boleh dilihat dengan mata kasar, mata kepala, boleh dipegang. Tapi kita beriman dengan Allah Ta'ala.
dengan ayat Allah Ta'ala. Kan? Ada kisah sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim kan. Nabi pernah cerita apabila ahli syurga ni masuk ke syurga, ya, Allah tanya, Allah bercakap dengan ahli syurga ni, ya, turiduna syai'an, kamu nak tak sesuatu yang aku tambahkan untuk kamu? Maka mereka pun berkata, ahli syurga ni cakap apa? Alam tubayyid wujuhana, ya, alam tudkhilna al-jannata, bukankah engkau dah putihkan wajah kami ya Allah? Apa lagi? Dan bukankah engkau dah masukkan kami ke dalam syurga? Bukankah engkau dah masukkan kami dalam syurga? Bukankah engkau dah putihkan wajah kami ini? Dan bukankah engkau telah selamatkan kami daripada api neraka? Apa lagi? Kami dah kau putihkan wajah. Masa putih itu bukan putih, ku putih, barulah putih. Bukan itu. Itu iklan Datuk Vida. Ini putih bercahaya berseri, ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhan. Pada hari yang Allah putihkan wajah-wajah orang yang beriman dan menggelapkan, menghitamkan wajah-wajah orang-orang yang kafir. Jadi diputihkan ya Allah. Dan kau dah masukkan kami dalam surga ya Allah. Dan kau selamatkan kami daripada neraka ya Allah. Maka fayakshiful hijaba, maka Allah Ta'ala membukakan hijab. Allah bukakan hijab. Bila terbuka hijab itu, maka Nabi kata apa? Maka tidaklah ada sesuatu pemberian yang paling dikasihi, paling dicintai min nadhari ila rabbihim, minan nadhari ila rabbihim, berbanding melihat kepada Tuhan mereka. Itu, ya. Nabi sebut minan nadhari ila rabbihim. Bila dibuka hijab itu, yang lain tadi itu, yang wajah berseri-seri, yang enak, nikmat dalam syurga, senang, tenang, dah tak fikirlah dah tentang neraka dah, ya. Ada nikmat yang lebih dahsyat selain daripada layanan bidadari yang banyak, makanan yang enak-enak, layanan yang, ya, kelas sekali. Itu semua lebur bila dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tidak ada sesuatu pemberian yang lebih hebat, yang lebih dicintai oleh ahli surga itu, ya, minan nadhari ila rabbihim, berbanding melihat Tuhan mereka. Ini hadis sahih tuan-tuan, ya. Hadis sahih ini maknanya apa? Maknanya di akhirat besok, di dalam syurga, ya, umat Islam, orang beriman yang ahli syurga besok di sana, dapat melihat Tuhan mereka, mengikut kelayakan amal mereka, kan? Mana tak boleh dinafikan itu. Cuma jangan tanya, kau boleh lihat? Dan Nabi cakap begitu. Melihatnya macam mana? Jangan tanya. Itu pasal kita tak akan dapat menjawab, tak dapat nak menerangkan. Kenapa? Kerana wujudnya Allah Ta'ala pun kita tak dapat nak terangkan Allah tu macam mana. Allah tak berupa, Allah tak boleh diserupakan. Tu. Kalau benda yang boleh diserupakan senang kita cerita. Oh macam ini. Pakai teropong, pakai teleskop, mikroskop, apa lagi. Tapi ini bukan benda yang boleh dipandang dengan mata kasar.
Tapi begitulah keadaannya. Jabariyah, Mu'tazilah tolak, tak percaya semuanya. Baik. Antara yang sesat juga, etikad mereka yang sesat, yaitu mengetikadkan Quran adalah karangan manusia sahaja. Ini sesat. Dan sekarang sudah banyak penghinaan terhadap ayat-ayat Quran. Dahsyat tuan-tuan. Surah Al-Insyirah itu, alam nashrah laka sadrak. Dia guna bahasa Inggris, bahasa Inggris yang mirip dengan ayat alam nashrah laka sadrak, tapi maknanya sudah lain. Dibunyinya seakan-akan alam nashrah, tapi bahasa Inggris yang lafaz itu bukan menepati atau betul seperti surah Al-Insyirah itu sendiri. Ada itu. Inilah tuan-tuan. Mula-mula penghinaan terhadap ulama. Itu mula-mula tu. Lama-lama penghinaan terhadap ayat Quran. Inilah akhir zaman. Jadi caca merba. Dan yang terkini ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama salaf dibantainya. Wah, tak tepat. Tu tak betul. Ada yang sebut Sapi'i aja. Kan? Masya Allah. Biadab betul terhadap ulama. Ini orang budak-budak sekarang. Siapalah yang mengajar begitu? Kan? Iyalah kalaupun ikut Quran dan hadis, tapi Nabi SAW tidak mengajar biadab terhadap para alim ulama. Kan? Kalaupun berbeza pendapat itu lumrah, tapi tidaklah sehingga menghina begitu. Kan? Kata tak tepatlah apalah tuan-tuan. Masya Allah. Itu akhir zaman kan. Nabi dah sebut nanti akhir zaman ada golongan apa? Golongan yang melaknat dan memburuk-burukkan umat yang terdahulu. Golongan yang terdahulu. Siapa golongan terdahulu? Salaf. Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama mujtahid yang 4 itu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mereka itu ulama-ulama salaf belaka itu. Kan? Ulama salaf semua. Tapi orang-orang akhir zaman ni tak ada apa-apa nilai. Ulama salaf tak ada nilai. Mereka bukan maksum pun. Itu je. Bermula tu kan. Asal-asalnya beberapa tahun yang lalu kan, 5-6 tahun yang lepas, mula-mula apa? Selalu sebut ulama bukan maksum, ulama bukan maksum. Itulah. Orang Jawa cakap merembet-rembet. Jadi siapa yang mempopulerkan, ulama bukan maksum itu, sehingga menjadi asbab kepada pelecehan, penghinaan, tidak memandang, tidak respect dengan ulama, sehingga tak pedulikan nasihat-nasihat daripada para alim ulama, maka dia akan termasuk dalam man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Kama qala, siapa yang lakukan satu contoh yang tidak baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia berdosa dan dia mendapat dosa mereka yang mengikutinya. Bertambah sehingga kalau menjadi buruk, tidak hormat dan tak peduli tentang hukum hakam agama, sehingga manusia ini hidupnya sembrono sak kewarepe dhewe sesuka hati, yaitu sudah tanda-tanda kehancuran. Naudzubillah min zalik. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada golongan-golongan ini.
ya. Kita minta lindung, moga-moga kita dan anak-anak kita tak terlibat dan tak terpengaruh dengan golongan-golongan akhir zaman ni. Tetaplah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetaplah dengan akhlak dan beradab, tetaplah berukhuwah sesama Islam, dengan ukhuwah Islamiyah yang jujur, ikhlas, tulus, tanpa syarat, kan? Gitu. Dan yang terakhir, Allah tidak mempunyai sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan. Ini jelas kepercayaan yang sesat. Ya, kok Allah tidak mempunyai sifat kesempurnaan, ini ya sesatlah. Na'udzubillah min dzalik. I'tiqad mazhab Jabariyah yang sesat ialah i'tiqad yang dikembangkan oleh Jahm bin Safwan Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai itu dulu tuan-tuan, kita akan sambung pada bulan akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastaudimuka ma 'allamtana farudduhu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.